Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan buat latihan objektif lagi. Saya minta pelajar yang ada buku-buku surat 1-2. Okay, saya akan terus bincangkan jawapan satu persatu. Kita tengok soalan nombor 1. Antara yang berikut, yang manakah integers positif? Soalan macam ni soalan direct lah. Awak kena terus tengok. Negatif 1, negatif. Sebab dia nak integer positif. So ni 2.0 positif. Tapi adakah dia integer? Bukan. Sebab dia adalah nombor perpuluhan. Kosong bukan positif, bukan negatif. Okay, so jawapannya adalah D, 5. Okay, rajah 1, soalan nombor 2. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. Negatif 1 sampai negatif 1/2. So, kita nak tahu soalan nilai P kat sini. Okey, jadi kita tengok skalanya. Kita buat kat sini. So, kata saya ada satu garis lurus. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ini negatif 1/2. Negatif 1, so kita cari nilai Q dekat sini. So, apa beza jarak dekat sini? Apa jarak dia antara sini negatif 1 dengan negatif 1/2? So, kita tahu jarak dia adalah negatif 1. Jarak dia juga setengah. Beza jarak kat sini juga ada setengah. Macam mana dapat setengah? Okay, nombor besar tolak nombor kecil. Yang mana besar kat sini? Yang mana kecil kat sini? So, yang besar adalah negatif 1/2. Yang kecil adalah negatif 1. Awak kena ingat, nombor yang di sebelah kanan akan sentiasa lebih besar daripada nombor sebelah kiri. Okey, kalau saya buat satu garis nombor kat sini, kita mula dengan kosong. 1, 2, 3. Kan, nombor di sebelah kanan 3, nombor di sebelah kiri kosong. So, 3 lebih besar daripada kosong. Itu maksudnya nombor di sebelah kanan akan sentiasa lebih besar di sebelah kiri. So, awak tengok beza dia. Sini, negatif 1 per. Okay, ini per 2 tolak negatif 1. Nampak? Okay, so jawapannya 1/2. Apa yang cikgu cari ni? Cikgu cari jarak nombor besar tolak nombor kecil. So, ni jarak dia adalah setengah. Saya cuba cakap tadi, jarak dekat sini adalah setengah. Ada berapa selang kat sini? Skala dia ada 4 selang. 1, 2, 3, 4. 4. Beza dia 4. So, setengah ni awak kena bahagi kepada 4 bahagian. So, setengah ni 1/2 bahagi 4. So, kita dapat 1/8. Setiap satu petak ni adalah 1/8. Faham kelas? So, nak ke sana dia akan negatif 1/2 tolak 1/8. awak dapat ni. Negatif tolak 1/8 lagi. Ni tolak 1/8, ni tolak 1/8. Okay, kalau awak tak percaya, kita tengok satu persatu. Negatif 1/2 tolak 1/8. So, cikgu dapat negatif 5/8 kat sini. Negatif 5/8. Okay, cikgu tolak lagi 1/8. Sebab beza dia kan. So, sini adalah negatif 3/4. Cikgu tolak lagi 1/8. So, cikgu dapat kat sini negatif 7/8. Ni cikgu tolak lagi 1/8. So, cikgu dapat negatif 1. So, kat sini dah negatif 1. Faham? So, beza ni adalah negatif 8. So, kalau nak cari Q ke sebelah sana, awak tak boleh tolak. Awak kena tambah 1/8. Okay. Nampak? Tak tahu nampak ke tak ni.
Okay. So, jawapannya kat sini negatif 1/2 tambah 1/8. Kenapa tambah? Sebab dia ke sana. Ke sana kena tambah. Kalau awak kena ke kiri, dia kena tolak. Kan? Macam ni. Ni nak ni ke sana kena tambah 1. Ni ke belakang jadi tolak 1. 1 tambah 1 dapat 2. 1 tolak 1 dapat 0. So kat sini negatif 1/2. Negatif 1/2 tambah 1/8. Awak akan dapat negatif 3/8. Tapi masalahnya dekat dalam buku ni tak ada jawapan. So jawapannya adalah negatif 3/8. Okay, boleh? Okay, soalan ke seterusnya. Soalan nombor 3. Hadiah 2 menunjukkan 2 ekor ikan di dalam laut. Seekor ikan P, seekor ikan Q. Nyatakan kedudukan ikan Q. So, soalan macam ni awak tambahkan je. Okay, tapi kena ingat, bila dia dekat dalam aras laut, dia mesti negatif. Jadi bawah dia akan jadi negatif. Okay, negatif number. Awak ada 4.6 tambah 3.91. 8.51 negatif. Okay. Boleh tambahkan saja ni. Dapat 8.51. Tapi jangan ambil ni. Salah. Dia kena negatif. Soalan nombor 4. Antara berikut yang manakah bukan nombor nisbah? Okey, yang manakah nombor nisbah? Nombor nisbah biasanya dia adalah nombor pecahan, nombor perpuluhan yang dia adalah daripada pecahan. Saya nak cakap nombor bulan kita tengok maksud dia. Okey, ni betul. Ni betul. Okey, ni awak tekanlah punca kuasa 3. Ni punca kuasa 3. Ni punca kuasa 3. So shift punca kuasa 3. Benda ni. Okey, shift punca kuasa 3. Bukan juga. Oh, ni punca kuasa 3. Shift punca kuasa 3. 8. So dapat 2. So dia adalah nombor nisbah. Dia adalah 2 betul. So inilah jawapannya C. Kenapa bukan negatif punca kuasa 2, 3? Punca kuasa 3 awak akan dapat 1 perpuluhan yang tak akan habis. Tak tertakrif kat sini. So ni bukan nombor nisbah. Okay, so ni lah yang bukan. Nyatakan faktor bagi 12. Ingat lagi tak faktor bagi 12? Apa darab apa dapat 12? Okay, kita tengok kat sini. Okay, awak pun tahulah. Disenaraikan 1 darab 12 lagi, 2 darab 6 lagi, 3 darab 4 lagi. Ada? Tak ada. So list out benda ni. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ni tengok balik. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Salah. 1, 2, 3, 4, 6, 12. So di jawapannya. Senang kan? Okay. Nombor 6. 4 ialah faktor sepunya bagi 20 dan N. Apakah nilai berikut? So dia cakap faktor ni adalah apa darab apa. Apa darab apa dapat 20. So satu dia 4. 4 darab 5 dapat 20. Sekarang N ni apa? N ni maknanya boleh dibahagi dengan 4. Kan? Maknanya dia adalah 4 darab apa dapat N. Okay, mana nombor-nombor kat sini yang boleh kita bahagi dengan 4? Kalau awak tak hafal sifir, awak bahagikanlah satu persatu. 3 bahagi 4 perpuluhan. Salah. Okay, C 42 bahagi 4 dapat perpuluhan 10.5 pun salah. Okay, so 84 bahagi 4 dapat 21. So mudah je. Sebab maknanya dia tak ada nombor perpuluhan kat sini. Yang ni semua perpuluhan. Contohnya 122 bahagi 4, awak akan dapat 30.5. So 30.5 ni nombor perpuluhan. Tak boleh terima nombor ni. Okay, nombor 7. Yang manakah ialah ganda 3? Maknanya kat sini adalah sifir 3. Yang mana sifir 3? 31, 36, 39. Kalau tak hafal sifir,
kena check lah satu persatu macam jadi. 31 bagi 3. Ada nombor perpuluhan. So A dah salah. 2B 33, 42, 53. 33 ya sifir 3. 42 ya sifir 3. Sifir 3. 53. Awak tak tahu. 53 ni nombor perdana. So memang tak boleh. So 17.666. So ni pun bukan. Okay. So C 36, 52, 60. Betul tak? Okay. So tengok 36 bagi 3. Ya betul 12. Okay. 52 bagi 3. Dapat perpuluhan. So bukan juga. Jawapannya adalah D. Okay. Tentukan keadaan sempurna kecil di STK bagi 6, 8, 12. Kita tengok kat sini. Di STK 6, 8, 12. 6. Okay, ingat lagi pembagian berulang. Okay, untuk macam ni. Okay, bagikan sifir. Nombor perdana paling kecil 2. Dapat 3, 4, 6. So apa lagi? JSTK. Maknanya awak kena bahagikan dia kepada nombor yang paling kecil. Sampai bawah tu jadi 1, 1, 1, 1. So bagilah dengan, nak bagi apa? 2 lagi. Okay, 2. So 2, 3 bagi 2 tak boleh, turun je 3 ni. Dapat 2, ni dapat 3. Nampak? Okay, so ada 3 kat sini. Bagilah dengan 3. So dapat 1, 2, 1. Okay, ni dah 1 kan? Dah selesai. So tinggal 2 je yang terakhir. 1, 1, 1. 2 bagi 2 dapat 1. Boleh? So nombor yang kat luar ni keluarkan dan darab 2, darab 2, darab 3, darab 2. Okey, 2 darab 2 4, 4 darab 2 12, 12 darab 2 24. Okey, letak jawapannya 24 kat sini. Oh, ya Allah, ya Rabbi. 20. Oh, sorry. Saya tersilap. 20 ya kat sini ya, kelas. So, kat sini adalah 20. So, salah. Saya buat semula. Tersilap. Okey, sekali lagi awak bagi dengan nombor 2 paling kecil dapat 3, 4, 10. Kan? So bagi lagi dengan 2. So dapat 3, 2 dengan 5. 10 bagi 2 dapat 5. Sekarang bagilah, habiskan nombor ni. 3, 1, 2, 5. So bagi dengan 2 pula. 2, 1 ni turun. 2 bagi 2 dapat 1, 5 ni turun. Lagi sekali, bahagi dengan 5. 1 turun, 1 turun, 5 bagi 5 dapat 1. Okey. So, kita tadi keluarkan 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 5. Okey. Kita darab 2 darab 2 darab 5. 120. Okay, jawapannya kat sini 120. Okay. So, sekarang soalan nombor 9. Hasil darab 8 dan P ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Ingat tak kuasa 2 sempurna? X kuasa 2. Ini 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2. Okey, so ni 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25, 36, 49, 64, 9 kuasa 2, 81.
Okey. So 8 dan P ialah kuasa 2 sempurna. So maknanya kat sini nilai yang mungkin bagi P 8 darab 3. Kalau 8 darab 3 24. Okey, 8 darab 4 32. 8 darab 12 apa? 64. 8 darab 18 144. Saya silap ni 96. So jawapannya 144. Sebab sini 100 121 12 kuasa 2 144. Ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey, 12 kuasa 2 142 sempurna. So jawapannya adalah D. Dapat? Kena ingat lagi, ingat balik kuasa 2 sempurna. Okey, soalan nombor 10. Antara yang berikut, yang manakah nilai terkecil? So, awak kena kira satu persatu dan awak kena tahu nilai kecil tu yang mana. Okey, negatif 3 kuasa 3. Kat mana kuasa 3? Nampak ni, X kuasa 3 ni. So, negatif 3 tekan shift, tekan punca kuasa 3, negatif 27. Okey, punca negatif 4 kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2. Saya silap dalam kurungannya. Ikut dia ada bracket, awak kena buat bracket tu. Negatif 6 positif 16. Punca kuasa 2 64. 8. Punca kuasa 3 kat sini negatif 8. Negatif tu 2. So yang nombor yang paling kecil mestilah nombor negatif. So ada 2 nombor negatif kat sini. Negatif 2 ke negatif 27? Dia mesti nombor yang paling besar. Negatif itu adalah nilai yang terkecil. Nilai terkecil mesti nombor yang besar kalau negatif. Okey, soalan nombor 11. Ni boleh terus jawab je lah. Okey, macam mana nak buat? Kalau saya ajar awak, punca kuasa 2 1 tolak, dia ada bracket kan, buka bracket. Okey, 3 per 5 tutup bracket kuasa 2. Boleh? 16 per 25. Okey, soalan nombor 12. Darjah 3 menunjukkan sebuah bentuk yang terdiri daripada 5 buah kubus yang sama saiz. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Cari isi padu bentuk itu. So, dibagi kat sini 25 cm kuasa 2. Maknanya kat sini dia adalah luas. Luas ni adalah 25. So, luas adalah panjang kali lebar. Maknanya kat sini adalah X kuasa 2. X kuasa 2 dia adalah 25. Jadi apa darab apa dapat 25? Cikgu buat tadi 5 kuasa 2. So maknanya kat sini adalah 5 kali 5. Sini 5, sini 5. Mana lagi? Sini pun 5. So untuk cari isi padu, isi padu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. So awak ada 5 kali 5 kali 5 125. So setiap satu ni isi padu dia adalah 125. Lepas 125 ke? Salah. Sebab dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Awak kena darab lagi dengan 5. Okay. So 125 darab 5 625. C. Boleh.
Okey, 13. Kita masuk soalan nisbah. 1 cm kepada 10 mm kepada 0.01 m. Okey, untuk nisbah tak boleh ada unit. Okey, so awak kena samakan unit tu. Unit paling kecil apa? mm. So kita tukarkan semua kepada mm. So 1 cm 10 mm 100 m sama dengan 100 cm. Okey, jadi tukarlah unit ni. Jadi 1 cm kepada mm, maknanya ni darab 10. So awak akan dapat 10 mm kepada 10 mm kepada ni darab 100. Dapat berapa? 1. Betul ke? cm. Nah, 1 cm. Kalau tak percaya, 0.01 darab 100, awak dapat 1. So ni 1 cm. Okay, sekarang ni cm ni tukar kepada mm, so awak darab dengan 10. Ada silap something. 10 cm. So awak dapat 10 mm. So nisbah dia 1, nisbah 1, nisbah 1. A. Betul ke A? Saya silap. Okey, cikgu terangkan kat sini. Okey, so kita ada 1 cm nisbah 10 mm nisbah 0.1 m. Okey, so kita tak boleh macam ni. Kita kena tukarkan dia kepada unit yang paling kecil. Okey, so unit paling kecil mm. So semua ni nak kena tukar kepada mm. Okey, ni dah memang mm kan? So biarkan dia. Okey, so 1 cm tukar kepada mm kena darab 10. So dia jadi 10 mm. Yang ni nisbah 10 mm ni kekal lah, tak berubah. So ni jadi kita tukar kepada cm dulu. Okey, nak tukar kepada cm awak kena darab dengan 100. Okey, darab dengan 100 dapatlah 1 cm. Sekarang cm ni tukar kepada mm, darab balik 10. So dapat 10 mm. Faham? Yang ni turunlah, dia kekal 10 mm. Yang ni pun 10 mm. Okey, so 10 nisbah 10, 10 plus 10. Okey, kita tak boleh nombor macam ni. Awak kena kecilkan dan tak boleh ada unit. Unit ni buang. So kita ada 10 kepada 10 kepada 10. Kecilkan semua ni, bagilah dengan nombor yang sama. 10. So dapat 1 nisbah 1 nisbah 1. Boleh? Okay, saya kata confuse sikit. Okay, ini soalan nombor 13. Jadi soalan 14 pula. Antara berikut yang manakah tidak benar? Okey, macam ni awak kena cek satu persatu lah, sebab dia nak tanya yang manakah tidak benar kan. Soalan 14. Dan kita cek satu persatu. A 3 nisbah 5 sama tak dengan 6 nisbah 10. Tengok 6 dengan 6 nisbah 10 ni, kalau kita bagi dengan 2 boleh kecilkan, dapat 3 nisbah 5. So betul. Okey, tengok B pula. B
45 nisbah 21 sama tak dengan 30 nisbah 14. So ni dah tak boleh kecilkan kan. So ni yang kita boleh kecilkan. Ni boleh kecilkan. Bagi 2. Kita yang ni bagi 3. Yang ni bagi 3 sebab dia ada dalam sifir 3. Itu sebab awak kena tahu pasal faktor nombor. Okay, sebab sangat penting untuk jadi FSTB CSTK kat sini Okay, ni dapat 15. Okay, ni dapat tu 7. So ni bahagi 2. Ni pun bahagi 2 sebab dia dalam sifir 2. So ni dapat 15. Ni dapat tu 7. So betul juga. Okay, dia betul. Untuk C, tengok C. 1/2 nisbah 1/4 sama tak dengan 2/4. Okay, dalam nisbah pun tak boleh ada pecahan. Yang awak kena buang pecahan ni. Macam nak buang? Okay, nak buang 2, awak kena darab 2. So kat sini pun kena darab 2. Boleh? So buanglah kat sini. So dapatlah tinggal 1 nisbah. Yang ni kecilkan 1/2. Okay, kan potong 1 ni 2, 1/2. Masih lagi pecah perpuluhan kan. So tak boleh. Awak kena buang 2. Kat sini pula darab 2. Yang ni darab 2. So buang 2 ni. Yang ni tinggal 2 nisbah 1. Yang ni 2 nisbah 4. Okay, ni boleh kecilkan. Bagi 2. Ni pun bagi 2. So dapat 1 nisbah 2. Sama tak? 2 nisbah 1 dengan 1 nisbah 2. Tak sama. So jawapannya adalah C. Okay. Kalau kita nak terus tengok D ni sama ke tak, boleh juga nak check. D 2/3 nisbah 2/5 sama tak dengan 10 nisbah 6. Okay, ini boleh bagi. Awak bagi siap-siap bagi sifir 2. So awak akan dapat 5 nisbah 3. Sama tak ni? Dapat 5 nisbah 3. Okay, kita kena buang nombor 3. Kita kena buang nombor 5. Kan saya cakap kita kena buang yang kat bawah ni. So ni kena darab 3 kat sini. Sini pun darab 3. Okay, 3 darab 3 habis. So awak dapat 2 nisbah 3 darab 2 6/5. 2 darab 3 6/5. So kita buang 5 pula. Okay, buang 5. Darab 5 kat sini. Sini pun kena darab dengan 5. Potong. So akan dapat 10 nisbah 6. Sebenarnya pun dah sama dah 10 nisbah 6. Jadi kalau awak nak bagi dengan 2, bagi balik, kita kecilkan balik, dapat 5 nisbah 3. So sama. Okay. Nak buang bawah ni kena darab dengan nombor dia. So kita boleh cancel. So kita buang. Tapi awak kena darabkan dia kat sebelah dia. Apa yang berlaku dekat kiri kena berlaku dekat kanan. Kena berlaku serentak. Okay, soalan 14. Soalan seterusnya, soalan 15. Okay, cikgu dah cakap untuk soalan macam ni kita memang tak boleh ada perpuluhan. So apa yang berlaku, awak kena gerakkan dia. Gerak satu tempat. Yang ni pun akan gerak satu tempat. Yang ni pun gerak satu tempat. Ni akan jadi tambah kosong. So gerak satu tempat dia jadi 4 nisbah 12 nisbah 60. Nampak tak? Semua nombor kat sini kita dah kecilkan. Jadi awak kecilkan lah. Setiap nombor ni boleh bagi dengan sifir 4. So bagi dengan sifir 4. Dapat 1. Ni bagi 4 dapat 3. Ni bagi 4 dapat berapa? 15. So 1 nisbah 3 nisbah 15. Boleh? Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 16. Diberi XY sama dengan 56, YZ sama dengan 35. So XY. Jadi XYZ. XYZ. Okay. XY 5 6. Okay. YZ 3 5. Okay, so awak nak cari XYZ. Awak tengok kat sini. Kalau 6 jadi 3,
Sebab dia benda yang sama. So dia setara. Kalau 6 jadi 3, awak kena bahagi 2 kan. 6 bahagi 2 dapat 3. So 5 ni pun kena bahagi 2. 5 bahagi 2. Sebab ni bahagi 2. So 5 bahagi 2 dapat 2.5. Tapi boleh tak untuk nisbah kita ambil nombor perpuluhan? Tak boleh kan? Jadi kita tak boleh ambil 6 jadi 3. Kita kena tengok 3 jadi 6. Okay. So untuk 3 jadi 6, dia kena darab 2. Jadi yang ni akan darab 2. So 5 darab 2 jadi 10. So nisbah dia adalah 5, nisbah 6, nisbah 10. Okay, nombor 17. Cari XY tambah 4X apabila X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 3. So awak kena gantikan. Okay, X negatif 2, Y 3. X negatif 2, Y sama dengan 3. Tambah 4 X negatif 2. Hubungan kurungan cikgu dah cakap dah. Darab negatif 2 darab 6. Negatif 2 darab 3 negatif 6. Tambah 4 darab negatif 2 negatif 8. So tambahkan negatif 6 tambah negatif 8 negatif 12. Okay, soalan nombor 18. Cari perkali bagi negatif PQ dalam sebutan negatif 4 P kuasa 2, P ada 2, Q kuasa 3, Q dia ada 3. Boleh? Okay, so per dengan PQ. So benda yang kita kena buang adalah negatif 1P dan 1Q. So yang tinggal 4 P1, Q ada 2. 4 P1, Q ada 2. Okay, nombor 19. Antara ungkapan algebra berikut yang manakah ialah sebutan serupa? Semuanya sama. X 1. Salah. XY, X kuasa 2Y, XY kuasa 2. Salah. Kenapa? Sebab ni X kuasa 2. Ni X je. Ni Y kuasa 2. Ni Y je. Tak boleh Ni X dengan Y. Salah. Yang ni XY, XY, YX. So ni lah dia. Semuanya sama. Ada satu. Permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okay, so soalan macam ni awak kena buang kurungan. Saya cakap kurungan pertama ni buang je. Kurungan kedua ni awak kena tengok operasi dekat sini. Okay, so negatif jumpa N. Okay, bracket pertama buang je. So awak akan dapat 4M tambah 5N tolak 3. Tolak N, tolak jumpa tolak jadi tolak N, tolak jumpa tolak jadi tambah. Okay, so sini tambah 3M. Tolak jumpa tambah jadi tolak. Faham? Okay, so susun ikut sebutan serupa. M dengan M. So 4M. Nampak ni tambah 3M. Ni tambah 5N tolak N tolak 3 tolak 1. 4 tambah 3 7M. 5 tolak 1 4N. 3 negatif 3 tolak negatif 1 negatif 4. Nampak ni saja je bagi awak. So, kalau awak tersilap 3 tolak 1, awak ingat 2 dah salah. Ingat ya, ni negatif 3 tolak negatif 1. Negatif 3 tolak negatif 1. So negatif 4. Jangan cuai kat sini. So jawapan dia adalah A. Alright. So habislah yang kajian untuk hari ni. Ada apa-apa boleh PM cikgu. Saya harap sangat awak dapat siapkan untuk peperiksaan akhir tahun. Yang ni belum kaji untuk peperiksaan akhir tahun. Soalannya lebih kurang macam ni. So kalau awak dapat buat, insya-Allah boleh dapat jawab masa periksa. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.